Time ni kau nak menitik ni bila cerita pasal Dajjal ni dia lain sikit guys. Sekejap, bukan menitik. Dia bunga jatuh. Ada bunga jatuh guys. Okey. Sebab aku benda-benda ni semua hint. Berbunga. Tadi aku cerita tak ada benda pun. Tiba-tiba nak start cerita yang ekstrim sikit. Ada macam angin kuat. Kau nampak ni? Angin kuat. Dia mula start yang Dajjal ni bukannya benda yang main-main lah sebenarnya cerita. Bila dekat dia macam mana? Bila dia dekat suara dia perlahan. Bila dia jauh suara dia kuat. Yang benda-benda tu tak pernah dengar. Cerita sikit pengalaman Dajjal. Setan. Okey, Dajjal satu episod nanti. Kau ada mana boleh cerita kan? Bila kau tak ada pun sedap cerita. Okey, ni member aku sebab dia ada pengalaman. Okey, aku nak cerita. Aku sebenarnya nak cerita. Okey, aku cerita pasal Dajjal Ni member aku tengah tengok ni kan. Aku cerita untuk dia lah. Untuk korang semua. Yang member aku yang tanya ni adalah member yang mengalami dengan aku. Boleh cerita Kip? Rakib boleh cerita tak? Aku nak cerita ni sekarang. Kalau apa? Rakib boleh cerita tak pasal Dajjal? Pengalaman kita. Aku real punya cerita. Sekejap. Aku nak cerita ni. Boleh tak Rakib? Benda ni memang okey, nanti aku cerita lah. Okey, cerita. Okey, dia suruh cerita Okey. Ini menarik Okey, jap aku nak cerita. Bila dekat dia jauh, bila jauh dia dekat. Betul lah tu. Tu Pontianak. Ada orang cakap macam tu. Tapi benda-benda tu semua aku tak pernah lalui. Okey guys. Dengan member aku Rakib ni, dia selalu suruh aku cerita pasal Dajjal Okey. Aku ni guys, macam aku cakap tadi, mulut memang celupa guys. Mulut memang dia bukan apa, memang aku jenis okey, kalau ada orang senarai kat aku ada baca kat Google pantang larang masuk hutan kan. Aku boleh dikatakan semua aku nak langgar kan. Pantang larang tu semua tak terpakai kat aku. Aku macam kalau kau nak ikut, kalau tak nak ikut jangan itu ikut kau. Aku macam itu sebab aku bila benda yang tak terbukti, aku langgar kan. So, contoh orang cakap jangan suluh-suluh pokok kan, macam gini kan. Aku suluh apa? Aku kalau masuk hutan aku suluh kan. Kalau apa jangan sebut harimau ke apa, aku sebut je harimau, anjing, apa biawak, buaya ke apa, aku sebut je. Aku tak ada ikut pantang benda tu semua. Okey, aku nak cerita. Aku jenis orang yang macam itu guys. Okey, bila cakap pasal Dajjal kan, aku selalu dengan member-member aku selalu akan bergurau dengan kau tahu ini selalu gurauan aku. Siapa yang pernah borak dengan aku, pernah dapat gurau-gurau dengan aku selalu gurau dengan member macam ni. Dengan adik-beradik aku semua. Kau tahu kenapa Dajjal tak keluar lagi? Ni aku punya lawak Ni memang dengan siapa-siapa pun aku akan melawak gini. Kau tahu kenapa Dajjal tak keluar lagi? Okey. Hantu segan kat bro sebenarnya. Tak lah, dia kalau kau dapat hantu yang kuat kan, aku kena guys kan, aku kena. Tapi dia macam no point kalau dia kenakan aku. Dia macam tak ada benda lah aku kan, sebab aku faham guys apa yang aku buat kan. Orang lain kalau dia buat benda yang dia tak faham, yang itu yang kena kan. Okey, ni aku nak cerita pasal Dajjal. Member aku suruh cerita. Okey, aku punya lawak dia selalu ramai ke tak ni? Cuba share, nak dengar cerita. Aku nak tengok berapa ramai nak dengar. Dia cerita pasal Dajjal guys. Ni cerita memang agak seram agak tense cerita ni. Wish, nak cerita balik pun aku borak pasal Dajjal guys kan. Okey. Tak ada say hi. Ada orang ke tidak ni kan? Cuba say hi sikit. Cerita. Yang tengah tengok live lah geng. Ada bang, ada. Okey, cerita pasal Dajjal Okey, macam aku cakap tadi, mulut aku celupa.
kalau pantang dalam hutan tu memang aku suka langgar kan. Orang tapi langgar-langgar pun aku pernah patah tangan tu pengajaran lah kat aku. Aku pernah cakap besar sampai aku patah tangan. Benda tu memang ada certain part yang betul lah. Memang jangan cakap besar lah sebenarnya. Kadang terkena juga. Bunyi cicak cak. Senyap boleh tak? Okey. Sakit perut dan itu. Okey. Sorry. Okey. Aku punya cerita. Okey, kalau kau selalu dengan aku akan bergurau. Kau tahu tak kenapa Dajjal tak keluar lagi kan? Ni macam bagi pick up line lah kan. Okey, tak tahu kenapa Dajjal tak keluar lagi. Sebab aku punya gurau memang kasar. Sebab kalau dia keluar kan, aku orang penabung akan tampar muka dia kan. Itu gurauan aku guys. Dekat Malaysia ni, aku selalu gurau gitu. Tak ada benda guys. Macam apa? Dekat Malaysia ni dia punya feel tak rasa lah kan. Satu hari tu aku dengan member aku Rakib ni yang suka cerita pasal Dajjal ni, yang tadi kalau kau tengok dia punya komen kan, time ni lah nak menitik. Apa benda menitik? Apa benda menitik? Time ni kau nak menitik ni yang bila cerita pasal Dajjal ni dia lain sikit guys. Bukan menitik. Dia bunga jatuh. Ada bunga jatuh guys. Okey. Sebab aku benda-benda ni semua hint tau, hint. Berbunga. Tadi aku cerita tak ada benda pun. Tiba-tiba nak start cerita yang ekstrim sikit. Adalah dia macam angin kuat. Kau nampak ni. Angin kuat. Dia mula start yang Dajjal ni bukannya benda yang main-main lah sebenarnya cerita. Nanti buat satu full episode cerita pasal Dajjal. Ni aku cerita kat sini, nanti aku potong, aku spesifikkan tu. Sebab kalau aku buat nanti aku tak post nanti kan. Okey, ni cerita pasal Dajjal. Tak apa, nanti aku edit yang video ni spesifik pasal aku cut pasal Dajjal ni je. Okey. Dengan member aku ni, aku selalu bergurau yang macam itu. Satu hari aku dengan member aku ni dekat US. Kalau kau perasan aku punya Facebook, aku pergi US awal 2020 kan. Aku dengan Rakib ni dalam satu hotel kan. Masa ni dah nak balik tau. Buat video pasal Dajjal. Okey. Kat mana? Okey, sekarang kat kawasan perumahan je. Tempat ni dia macam mini hutan kan. Dia ada pokok-pokok yang agak best lah nak cerita-cerita seram ni. Nanti kalau korang sampai ujung, aku akan bawa korang keliling ke sini kan, kalau ada yang nak tengok lah. Okey, kita sambung cerita pasal Dajjal tu. Okey, dekat dengan member aku Rakib ni kan, ni dah macam last day tau aku dekat US tu kan. Kira aku dengan dia rapat lah sampai 7-8 hari duduk borak-borak sama-sama kan. Bila orang dah rapat, aku akan jadi buat lawak yang macam gitu lah kan. Kenapa Dajjal tak keluar? Sebab kalau dia keluar, aku orang pertama yang akan tampar muka dia kan. So dia malu lah nak keluar kan. Sebab tu dia tak nak keluar. Aku punya gurauan macam tu. Okey, aku buat gurauan yang sama dekat member aku ni kan. Dalam tu hotel tau. Okey, sambung cerita. Jangan iklan. Okey. sorry. Aku macam biasa lah. Aku akan cerita memang boleh. Okey. Aku spesifik aku tak jawab soalan Aku spesifik cerita ni sampai habis. Okey, jangan bagi soalan nanti bila dah habis baru aku tanya soalan. Okey, lepas tu aku dengan member aku ni okey, aku buat lawak yang tu. Lepas tu kita orang dalam keadaan makan guys, macam apa, makan malam kan. Masa tu nasi Arab, tak silap aku, nasi Arab dengan Maggi kan. Besok kita orang dah nak balik terbang ke Malaysia guys. Maggi ada lagi. So confused nak makan Maggi ke nak makan nasi Arab. Dia macam itulah kan. So member aku tu makan Maggi ke tak sedap kan. Member aku Rakib ni dia dah reveal diri dia. Dia suruh cerita kan. So tak apalah. Okey. Bila aku buat lawak tu guys, masa aku tengah borak-borak, dia macam nak bersihkan dia punya mangkuk Maggi tu kan. Mangkuk Maggi tu
dia nak bersihkan, dia pergi toilet lah. Memang hotel macam biasalah ada toilet, sama je kalau toilet kat US memang ada toilet. Masa tu dia tengah jalan, aku tengah borak-borak pasal Dajjal tu lah. Sembang-sembang, dia bukan sembang yang one to one, dia sembang sambil kau makan, sambil bergerak-gerak. Okay, masa tu dia masuk ke bilik air guys. Dia masuk ke bilik air, aku cakap, aku dah terus buka topik Dajjal tau. Bila aku cakap, masa tu aku cakap macam itu, dia dah ada kat bilik air lah. Macam tengah nak basuh dia punya mangkuk nak makan Maggi tu kan. Dah makan ke belum nak makan ke, lebih kurang gitulah kan. Aku rasa belum makan lagi. Sebab last nanti dia tak jadi makan. Memang benda tu jadi tense tu. Jadi seram. Okey. Aku dah pakai ujung. Aku tak kerti cerita sangat lah. Okey. Masa dia dah dalam bilik air tu, aku cerita lah macam cerita lawak-lawak kan. Kau tahu tak, aku tampar muka Dajjal tu kan kalau dia keluar. Masa tu aku tengok member aku, dia macam meracau-racau. Dia macam buat suara macam itu. Lepas tu bila aku tak bersuara, dia pun diam kan. Lepas tu aku nak sambung lawak. Sebab itulah dia tak jadi keluar kan. Aku macam sambung ayat. Bila aku sambung ayat, dia pun sambung dengan dia macam bila aku cakap dia buat macam itu kan. Lepas tu aku cakap, dia ni kenapa kan, menganjing aku ke apa kan. Tak, kita memang kawan baik, tapi tak ada kawan baik sampai tahap menganjing yang macam gitu kan. Lepas tu aku pelik. Aku pergi ke bilik air. Abang ni kat depan rumah dia. Abang ni kat depan rumah dia. Dia aku kat depan rumah aku. Belakang ni rumah aku. Rumah apartmen. Okey. Lepas tu bila dia macam gitu kan, aku pelik lah. Aku turun katil. Masa tu aku dekat katil tengah duduk bersiling macam ni lah, sambil borak-borak buat lawak kan. Lepas tu dia macam itu. 2 kali aku sebut ayat, dia pun aku dengar macam itu tau. Aku dengar memang dalam bilik tu kita berdua je kan. Lepas tu aku punya style, bila terjadi benda aku terus siasat kan. Aku tak ada macam diam, lepas tu bila dah tak ada kat tempat tu baru cerita. Aku memang terus siasat. Aku terus kenapa kau? Aku ke pintu bilik air memang terbuka. Dia pun memang tengah basuh-basuh benda tu kan. Lepas tu aku tanya dia, kenapa kau kan? Ni Rakib tu sendiri, dia pun tahu cerita ni. Lepas tu aku tanya dia, kau kenapa kan? Lepas tu cara tanya tu dia jadi macam menyeramkan keadaan tau. Sepatutnya aku tanya lebih santai lah, macam benda tu tak jadi tense. Tapi aku pelik lah, kenapa aku nak kepastian kenapa kau buat macam itu kan. Bila aku tengah bercerita kau buat benda macam itu, macam kena rasuk ke apa kan. Aku pun confused juga. Aku tanya dia, kau kenapa kan? Aku tanya dia. Lepas tu dia jawab, dia tengah basuh tu kan. Dia aku nampak dia normal kan. Lepas tu dia terpinga-pinga. Kenapa apa kan? Dia macam itu lah. Lebih kurang cerita dia macam itu lah. Kenapa apa? Lepas tu kau kenapa jerit-jerit tadi kan? Aku cakap gitu lah. Kau kenapa jerit-jerit tadi? Lepas tu dia tanya, dia pelik tau, jerit-jerit apa kan? Jerit-jerit apa? Aku dah tak sedap lah. Lepas tu aku explain. Sepatutnya aku tak payah explain masa tu kan. So aku diamkan je. Lepas tu kita ceritalah masa dah balik Malaysia ke apa, baru kita cerita. Tapi aku bukan macam itu. Aku terus explain. Ni silap aku lah. Sepatutnya bila terjadi macam itu, betul lah orang cakap jangan cerita, buat diam je kan. Silap aku terus explain. Masa aku cakap, kau macam menggelosor apa, buat gitu tau kan. Aku explain lah, kau menganjing aku ke apa kan. Tak, aku tak ada cakap apa-apa. Betul. Dia siap-siap ke apa kan. Betul. Tapi aku percaya lah, sebab dia punya terpinga tu kita nampak guys. Dia punya terpinga tu memang. Lepas tu dia macam ingat aku nak prank dia ke apa kan. Salam bos. Pergi mana studio? Jom borak-borak nanti kan. Kita voice call pergi mana studio. Waalaikumsalam. Okey, cerita dia aku sambung. Lepas tu okey. Okey, dia tak mengaku. Aku pun cakap benda cerita tu. Lepas tu member aku tu jadi seram lah. Itulah yang berlaku. Bila jadi seram tu, itu dah bermulanya kisah seram aku dekat hotel tu kan.
dia sebenarnya aku tak berapa seram lah, tapi aku fikirkan member aku yang dah apa, dah macam high tense lah, dia macam dia dah rasa lain macam lah, bilik tu berhantu lah apa kan. Nanti kita borak-borak insyaAllah. Okey, dia dah rasa seram. Lepas tu dia masa tu Maggie dia tak makan lah. Maggie dia tak fikir pasal makan lah. Memang terus kenyang lah bila dah berlaku cerita macam tu. And then dia duduk kan. Dia pun, aku pun duduk kan. Lepas tu masa-masa senyap kan, masa-masa senyap. Lepas tu aku ke dia start tanya balik tau. Betul ke kan? Dia ke aku yang tanya tu? Betul ke kau tak menganjing aku tadi? Aku tanya gitu kan. Lepas tu bila buka cerita, dia member aku tu, Rakib tu, dia jadi seram kan. Dia dah macam menggelabah, nak keluar bilik, nak tidur tempat lain. Aku cakap jangan tinggalkan aku seorang kan. Aku pun takut juga. Aku macam apa, jangan tinggal. Aku takut jadi benda tu jadi macam tu. Okay, relax. Lepas tu dia siap cakap apa tau, Rakib ni siap cakap, dia siap terfikir kalau dia stay kat bilik tu, dia macam bila orang, tak tahulah, mungkin bila kita penat ni, kita akan fikir yang bukan-bukan lah. Dia siap terfikir mungkin aku akan bunuh dia, macam aku dirasuk ke apa, aku akan bunuh dia. Dia siap fikir macam tu. Ada juga bunyi hentakan-hentakan kalau tak silap. Betul. Aku dah lupa lah cerita dia. Tapi yang aku ingat tense lah. Betul lah. Dekat bilik sebelah tu ada bunyi, benda ni susah nak cakap, tapi yang aku galatnya, aku tak check bilik tu ada orang ke tidak kan. Aku tak check dekat, aku macam nak check tak nak check, tapi bilik sebelah kita orang tu ada bunyi tau. Bunyi macam bunyi ketuk-ketuk macam itulah. Ni Rakib tambah. Betul, masa kita orang tengah tense tu, tengah macam duduk, tengah takut, yang member aku ni dah sampai pintu nak keluar, dah pakai kasut nak keluar, nak tinggalkan aku cakap jangan, kalau kau tinggalkan aku, benda jadi lagi kan, nanti polis ke apa datang sini ke apa kan. So dia cool down balik, tapi 2-3 kali juga dah pakai kasut nak keluar. Aku cool down kan, relax, lalas benda tu jadi relax lah kan. Tak, masa tu ada baca-baca ke tidak aku tak ingat lah. Ada kot, lepas tu aku semayang ke apa, baru benda tu elok kan. Masa tu belum semayang lagi. Kali semayang awal-awal. Okey. Ni betul juga, tak semayang lagi kayaknya. Lepas tu member aku tidur, aku tak boleh tidur malam tu sebab dia bukan apa, ada bunyi-bunyi. Dia bukan apa, tak boleh tidur tu sebab masa tu dah pukul 12, pukul 1 ke gitu. Pukul 4 kita nak flight guys. So aku tak berani nak tidur. Bila tidur, terlajak tidur, terus jam. Tapi malam tu aku mandi kan, aku tak boleh tidur. Member aku yang Rakib tu dia tidur, aku just berjaga je kan. That's all lah. Tapi aku tak sangka guys, benda happy-happy kan. Kau pergi US happy-happy kan, tapi besoknya nak balik tu jadi gitu kan. Tapi mungkin salah satu faktor badan penat. Bila badan penat ni, pemikiran dia jadi lari sikit kan. Sebab tu jadi keadaan tu jadi tense lah. So pengajaran dia, bila berlaku benda yang kecil, kau jangan terus cerita kat situ. Tu mungkin juga boleh jadi pengajaran. Kau mungkin boleh bercakap, tapi aku je tak perhati kan. Bila berlaku ada bunyi ke apa, aku memang pergi cari tengok kan. Kadang-kadang bunyi yang valid, kadang-kadang memang bila kau dah pastikan tak ada benda yang fizik kan, tak ada benda tu, barulah benda tu kau anggap hantu kan. So itu je aku punya cara macam itu lah kan. Siasat dulu. Lepas tu okey, itu je berakhir kisah Dajjal. Lepas tu bab Dajjal ni aku masih je bergurau benda yang sama. Cuma aku tak sangka bila cakap pasal Dajjal ni dekat US, dia jadi sampai macam itu sekali lah, sampai takut macam itu sekali. Okey, masa kat US aku nak cerita
Okey, ni pengalaman aku sebelum tu. Ni masa aku cerita Dajjal ni dah nak balik kan. Salah satu sebab aku sebelum tu kat US langsung tak ada rasa seram guys. Aku tak tahulah jin dia apa, jin kat US ni mungkin dia ni partition Malaysia, jangan kacau apa ni, orang Malaysia kan, biar hantu Malaysia yang settle kan, jangan kacau, dia tetamu. Aku rasa mungkin macam itulah guys, sebab aku cerita dekat member pun cakap, sebab kalau kau okey ni nak cerita, kalau kau masuk hotel at least mesti kau ada rasa seram, sebab hotel tu ada tempat yang kau baru apa nak masuk kan. Tapi dekat US zero rasa seram tu. Aku mungkin hantu jin dekat US tu nampak orang Malaysia, oh ni orang Malaysia ni, jangan kacau kan, kita kacau Mak Saleh. aku rasa mungkin macam itu juga ah. Ni penting. Tapi memang seram tu tak ada rasa. Memang kau nak jalan, sebab dia punya pokok dia tak seram sangat. Dia punya pokok jarak-jarak. Mungkin tu salah satu faktor. Tapi kalau kau dalam building, kau akan ada automatik rasa seram tau bila berseorangan. Tapi dekat US memang tak ada. Kau macam feel je nak jalan mana. Sebab mungkin kita ni dah diasuh dengan hantu Malaysia lagi seram kan. So setakat hantu US ni tak ada masalah kot. So tu mungkin juga kan. Rizal Dajjal dah cerita, nanti tengok balik, aku dah cerita full lah cerita tu kan. Fizul ni pun terlibat kan dalam cerita ni kan, tapi dah hujung-hujung lah. Okey, masa cerita Dajjal kan, kelang kabut, masa tu aku cakap pukul 4 nak balik kan. Ni sambung balik cerita Dajjal tadi, aku teringat sebab Fizul ni pun terlibat ni. Okey, Fizul, aku dah cerita dah about Dajjal, kau terlambat. Okey, masa tu kan aku cakap pukul 4 memang nak kena gerak kan. Kalau tak memang tertinggal flight. Aku tak tidur malam tu. Macam biasalah, bila dah kelang kabut nak tinggalkan hotel, member aku tu pun dah cepat-cepat, dah kurang rakib pun kan. Dah tak nak bercakap sangat lah dengan aku. Dia dah anggap aku ni macam ekstrim, macam apa. Dan tadi kan aku cakap, dia siap cakap aku ni nak bunuh dia kan. So dia macam dah takut. So cepat-cepat kemas. Tiba-tiba beg aku ni tertinggal guys. Beg aku ni kamera, isi pasport, isi benda-benda penting lah. Terlepas betul. Nanti kau ulang balik Fizul. Aku dah cerita A sampai Z lah kan. Siap. Rakib pun tambah kalau ada benda yang aku tertinggal. Betul. Okey, ni sambungan sebab Fizul pun adalah watak dalam cerita ni ya. Okey. Tak ada benda lah. Just hujung ni dah kemas-kemas, aku punya beg ni tertinggal dekat hotel tu. Ni beg ni beg dia. Kan? Sebab beg ni aku simpan pasport, IC, beg duit semua memang beg ni. So tak boleh nak kata. Tapi masa tu masih kat bawah hotel lah. Tapi bila aku tahu benda penting, kalau beg yang tak penting aku tinggal je aku rasa kan. Mampus lah pergi tinggal lah. Malah aku nak masuk lagi bilik poker tu kan. Okey. Sebab beg yang ada IC, pasport, kalau tak macam mana aku nak balik guys. Memang kena ada benda tu. So memang terpaksa ambil kan beg ni. Bila ambil tu, aku tak minta tolong yang rakib tu lah. Aku minta tolong Fizul ni lah. Fizul, teman aku Fizul. Aku bukan takut apa. Aku takut aku nak pergi ambil beg, tiba-tiba aku tak sampai balik sini kan. Kena sampuk ke apa kan. Sebab aku dah declare bilik tu poker kan. So Fizul penambah perasa. Betul-betul. Fizul pun adalah watak dalam cerita ni. Korang ada ya cerita Dajjal. Fizul, kau tengok balik nanti video ni habis, kau tengok balik aku cerita Dajjal. Kan? Kalau entiti tu tak menampakkan diri, dia keluar tu tak kira pukul 12 ke atau pukul 3. Betul tu. Sudahlah Kip, aku tak arwah lah. Tak arwah. Okey, lepas tu tak ada benda berlaku lah. Fizul tu just temankan aku untuk ambil beg ni. Dan aku masuk ambil. Ni aku ada cerita. Masa aku dengan Fizul ni, Fizul bukti ni tiba-tiba aku jadi meremang. Tiba-tiba ada tisu hitam guys kat bawah kursi kan. Masa tu aku tak rekod lah, benda fikir dah nak balik. Ni Fizul tahu Aku dengan Fizul tu.
Aku dengan Fizul kalau tak silap aku. Okay bos, nak gerak dulu buat kerja, ada time kita chat lagi. Okay, Waalaikumsalam. Selamat. Tak apa, nanti boleh tonton next cerita ni sampai habis. Okay, tak apa. Terima kasih kerana menonton. Zainuddin Baharudin. Okay, benda ni pelik guys. Aku dengan Fizul tu masa nak ambil bag ni, aku rasa kita tahulah bilik kita tiba-tiba ada tisu hitam guys. Dekat tisu hitam ni memang tak ada siapa pun bawa kan. Yang tu pelik lah. Lepas tu aku jenis orang yang tak puas hati. Aku ambil tisu tu, aku buka lerai sampai habis kan. Dia benar tisu hitam, tapi memang tisu hitam tu sebenarnya pelik lah. Dia tisu biasa. Okay, dah pukul 12 ni guys. Mungkin hantu dah keluar lah kot. So kata macam-macam bunyi. Okay, bilik sebelah tu lah. Itulah bilik sebelah tu ada ketuk-ketuk. Laluan ke bilik tu pun seram. Betul. Ni Fizul sendiri mengaku yang sebab dia ada macam lorong. Betul. Bilik sebelah tu macam bilik jalan mati tau kan. Bilik yang ujung sekali. Betul lah. Ya. Lepas tu dalam bilik aku yang aku tinggalkan tu, padahal kita tinggalkan, kita tahulah apa yang barang-barang, kecuali beg aku yang tertinggal lah. Tapi bab tisu hitam tu memang tak ada guys. Kita kemas-kemas juga. Kita tahu kita orang Malaysia, kita kemas, tak adalah buat sepah dalam bilik kan. Macam yang patut buang dalam tong sampah, kita buang. Tapi masa aku masuk dalam tu, baru aku teringat. Ni Fizul suruh cerita ni, aku jumpa tisu hitam bawah kerusi. Yang tu benda yang tak boleh nak, mana datang guys tisu hitam kan. Kunci masih pada kita orang. Tak ada orang masuk selepas tu. Aku tahulah, aku dengan Rakib, mana ada datangnya tisu hitam ni kan. Kat mana ni bang? Johor ke? Ni kat rumah, kat Shah Alam. Laluan ke bilik tu seram. Betul. Bilik tu, cuma aku galatnya aku tak dapat cek bilik sebelah tu ada penghuni ke tidak. Kalau masa mana tu aku cek, rupanya memang tak ada penghuni. Rupanya memang bilik tu dah lama kosong. Memang jam lah kan. So aku galat aku tak check lah. Aku tak tanya receptionist. Tapi masa tu receptionist tak ada pun. Sebab aku check out pukul 4, kau tinggal letak key je. So itu salah satu faktor aku tak tanya lah. Sin City banyak setan. Sin City masa tu. Sin City. Tempat tu memang apa? Tempat Las Vegas kan. Memang lah. Tempat puaka. Bila cakap pasal Dajjal, terus kena. Alah, magic tisu apanya? Dia tahulah magic tisu. Magic tisu apanya? Tisu tu memang ngeri kan aku tengok. Sebab kita tahu mana ada siapa bawa tisu hitam. Lepas tu kita dah kemas-kemas. Kita kemas ni betul-betul kemas lah, yang mana masuk tong sampah. Tapi tisu tu ada kat bawah kerusi. Kalau tisu putih, kita boleh consider lagi tu tisu kita terjatuh ke apa kan. Tisu hitam tu aku tak tahulah. Tapi aku jenis check. Aku benda-benda pelik. Kalau aku nampak benda-benda pelik ke apa ke, aku ambil, aku check, aku buka je kan. Kalau keluar jin lah kan. Check tak ada benda, dah aku ambil beg aku belah. Dah itu je cerita penghabisan. Sebab Fizul ni adalah salah satu watak yang tahu cerita pasal Dajjal ni. Tiba-tiba bila dia aku teringat ujung cerita dia. Magic tisu.